بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin dan taufik daripada Allah kita dapat sambung lagi pembacaan kita daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala al-Hudhudi. Kullu 'amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Ya. Jadi kita rasanya kita berhenti pada muka yang ke 65 ke surat 65 pada kata muhasyi qauluhu fala ta'thira laha fi ma qaranaha. Okay. Kita ambil di tepi ni pada kalam Syekh Al-Hudhudi, rasanya sifat kudrat ni. Sifat kudrat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala asy-syarihu ay wa sifatul ma'ani al-qudratu wal iradatu ila akhiriha wal qudratul azaliyatu ibaratun an sifatin yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala wafqil iradati fal azaliyatu. Maka bila kita dalam takrif tadi kita sebut bahawa sifat ma'ani itu sifat azaliyah. Fal azaliyatu ihtirazan anil hadithah. Nak buat kecuali, nak mengihtiraz, nak mengeluarkan, nak mengecualikan daripada sifat yang baharu. Kenapa? Kerana fala ta'thira laha fi ma qaranaha. Kerana tidak ada memberi kesan bagi sifat kudrat yang baharu itu pada perkara yang dia muqaranah dengannya. Ini nak membezakan kudrat bagi makhluk. Kudrat makhluk tidak memberi kesan. Fala ta'thira laha kepada kudrat yang hadisah fi ma qaranaha pada perkara yang dia muqaranah, yang disertainya. Wa makna, habis itu. Wa makna yata'atta biha, makna yata'atta biha. Apa makna yata'atta? Mampu, hasil. Ay yatahassalu, terhasil dengan kudrat itu. Jadi dengan kudrat itu, yatahassalu biha ijadu kulli mumkinin, mengada setiap mungkin. Kemudian ditakrif pula ijad. Apa makna ijad? Wal ijadu ikhrajul mumkini minal adami ilal wujudi. Ijad itu ialah mengeluarkan mungkin daripada tiada kepada wujud, kepada ada. Wa kullu mumkinin, dan setiap yang mungkin itu yatanawalu. Bila sebut kullu mumkinin tu, jadi kudrat itu sifat azaliyah yang yata'atta biha ijadu kulli mumkini, yang dengannya Allah mengadakan setiap mungkin. Jadi setiap mungkin itu termasuk yatanawalu af'alana, merangkumi perbuatan kita, al-ikhtiyariyata, yang ikhtiari, kaharakatina, seperti gerak kita, wasakanatina, dan diam kita. Itu masuk daripada setiap mungkin tu. Masuk abilah gerak kita, diam kita. Wa yatanawalu malahu, bukan malun ma alladhi, ma isim mausul. Wa yatanawalu alladhi lahu sababun, sesuatu
Ataupun syai'un lahu sababun, sesuatu yang ada baginya sebab. Kal ihraq, seperti membakar. Al mawjud, yang ada inda mumassatin nar, ketika bersentuh api. Asyai'a al muhraq, api menyentuh api akan sesuatu yang menerima bakar, sesuatu yang terbakar, sesuatu yang muhraq, yang nak dibakar lah. Jadi termasuk juga, termasuk perkara yang ada sebab, seperti membakar yang berlaku. Nanti dalam hasyiah dia akan sebut, seperti kebakaran yang berlaku ketika tersentuhnya api bagi benda yang nak dibakar. Wa ma la sababa lahu, dan merangkumi juga perkara yang tidak ada sebab. Kal khalqis samai wal ard, seperti penciptaan langit dan bumi. Ciptaan langit dan bumi itu berlaku tanpa ada kita kata sebab lah. Sebab dengan maksud ada perantara. Makna Allah buat langsung. Adapun macam mana kita tengok kebakaran terjadi dengan ada sebab lah. Sebab sentuhnya api bagi benda yang nak dibakar tu, maka berlaku kebakaran. Tu termasuk daripada kulli mumkinin juga. Dan juga termasuk perkara yang tak ada sebab. Pada zahir yang kita tengok tak ada sebab perantara. Contoh penciptaan langit bumi. Okay. Satu. Itu makna ijadu kulli mumkinin. Wa i'damuhu, dan kudrat juga mentiadakannya. Dan apa maksud i'dam itu? Wal i'dam, bermula i'dam itu, huwa an yasira asyai'u la syai'a. Bahawa jadi sesuatu itu tidak ada. An yasira asyai'u la syai'a. Jadi sesuatu itu jadi tak ada. Kama kana awalan, sebagaimana ada ia dahulu. Jadi dulu ada, tiba-tiba jadi tak ada. Wahadha alal madhabil mukhtar, dan ini berlaku di atas pandangan mazhab yang dipilih, iaitu kudrat itu bertakluk pada pihak ijad dan juga pada pihak i'dam, sama ada pada mengada dan meniadakan. Dulu kita sebut dah dulu, tengok pada rakaman sebelum ni lah, khilaf antara Imam Haramain dan Imam Baqillani dengan jumhur Asy'ariyah. Qaul mu'tamadnya kudrat tu bertakluk belaka dari segi pihak mengada dan meniadakan. Okay. Kemudian apa makna? Seperti takrif tadi pula. Yata'atta biha ijadu kullu mumkinin wa i'damuhu ala wafqil iradah. Okey, wa makna ala wafqil iradati, makna bertepatan dengan iradah itu, annallaha ta'ala la yakhluqu, bahawa Allah Ta'ala tidak mencipta, wa yujidu, dan tidak mengadakan, bi kudratihi, dengan kudratnya, illa ma arada, kecuali apa yang dia nak. Tuhan tak buat, Tuhan tak cipta kecuali benda yang dia nak. Ai illa ma khassasahu bi iradatihi, iaitu dia tidak mengadakan kecuali perkara yang dia taksiskan, dia tentukan dengan iradatnya. Okey, sebab sifat kudrat, wal iradatu sifatun habis. Okey, kita masuk kepada kalam Syekh Asy-Syarqawi. Qala al-Muhashshir rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Kata dia, mana ni? Qauluhu, sekejap qauluhu fala ta'thira laha fima qaranaha. Kudrat makhluk ini tidak ada ta'thir, tidak memberi kesan pun, tiada memberi kesan bagi kudrat yang hadithah pada perkara yang dia sertai. Asyara bihi, mengisyarat syarih dengan kalamnya itu, ila annal abda, bahawa sesungguhnya hamba, laisa lahu fil fi'li, tidak ada bahagian pada perbuatan, illa muqaranatu kudratihi faqat, kecuali menyertai kudratnya sahaja. Muqaranatun, laisa lahu fil fi'li illa muqaranatu.
Jadi istisna mufarraq ni. Nampak tak? Okey. Illa muqaranatu qudratihi. Sebab isim laisa tak ada lagi. Jadi isyarat musannif dengan kalamnya itu bahawa hamba ni tak ada bahagian pada perbuatannya kecuali menyertai sahaja. Menyertai kudratnya itu sahaja. Menyertai kudrat, orang panggil muqaranah kudrat itu huwal kasbu. Itu dia makna usaha ala ahadi tafasiri, atas salah satu daripada penafsiran bagi apa erti kasbun. Ini kita pernah hurai dululah masa perbahasan sebelum ni tentang kasbun itu apa. Nampak tak? Jadi ramai ulama yang ulama khilaf lah pada mentafsirkan dan menghuraikan apa sebenarnya kasbun itu. Nampak tak? Dari segi teorinya macam mana. Jadi salah satu penafsiran bagi kasbun itu ditakrifkan sebagai muqaranatu qudratil hadithah. Muqaranatul qudrah al hadithah lil fi'li. Menyertai kudrat makhluk yang baru bagi perbuatan. Jadi menyertai itu orang panggil kasbun. Jadi kudrat makhluk, kudrat hadithah, buat lepas tu berlaku perbuatan, menyertai tu, muqaranah tu. Dia bukan buat, dia hanya ada. Dia ada, dia serta, turut serta dia. Dia bukan buat. Kalau buat tu Mu'tazilah lah. Sebab Mu'tazilah yang mengatakan kudrat hamba yang membuat. Ahli sunnah dia tak kata buat, dia kata dia menyertai sahaja. Okay? Habis. Qauluhu yatahassalu ay yumkinu an yatahassala. Yatahassalu dengan maksud yumkinu an yatahassala, bahawa mampu terjadi, mampu hasil. Boleh. Kenapa ditafsirkan yatahassalu itu yumkinu an yatahassala? Mungkin terhasil saja. Sebab apa tak terhasil sungguh? Li'annal kalama fi ta'alluqi as-suluhi. Kerana perbincangan kita ini pada ta'alluq suluhi. Ta'alluq suluhi. Mampu. Layak. Patut. Nampak tak? Jadi sebab tu ditafsirkan yatahassalu dengan yumkinu. La tanjizi. Bukan perbincangan tentang tanjizi. Ta'alluq tanjizi. Hadis. Okey. Kenapa bukan ta'alluq tanjizi? Liqtidaihi, kerana memberi fahamnya, memberi retinya anna ta'thira bil fi'li, bahawa memberi kesan dengan sungguh secara langsung itu yakunu fi kulli mumkinin, berlaku pada setiap mungkin. Bila kita kenapa ditafsirkan yumkinu tu dengan merujuk kepada ta'alluq suluhi? Kenapa tak ta'alluq tanjizi? Sebab kalau kita kata ta'alluq tanjizi memberi makna, memberi faham, memberi reti bahawa ta'thir itu ta'thir secara langsung, secara terus itu pada setiap mungkin. Adakah kudrat Tuhan itu memberi ta'thir pada setiap mungkin? Wa huwa ghairu sahih. Tak sahih lah. Tak betul. Bukan Allah mengadakan setiap mungkin dengan maksud mungkin yang mungkin zati lah. Adakah Tuhan mengadakan secara langsung? Wa huwa ghairu sahih. Kenapa? Idh ma lam yadkhul, kerana perkara yang tidak masuk fil wujud, dalam wujud ni. Perkara mungkin tapi tak ada dalam wujud. Minal mumkinat, bayan. Ma lam yadkhul, bayan bagi ma lam yadkhul fil wujud minal mumkinat la yanhasiru. Tidak tertentu. Contoh kita kata benda mungkin zati dari segi sifat zat dia mungkin, tapi adakah dia tu masuk dalam wujud? Dia tu Tuhan nak adakan, dia tu ada, boleh jadi tak ada, Tuhan tak buat. Nampak tak? Contoh kita ambil lah naga kepala 10. Lukis boleh, buat cerita boleh, buat khayalan boleh, tapi ada tak pada wujud? Sakat ni tak jumpa lah tak. Kat ni tu tak jumpa, mana tak ada pada wujud.
Ataupun benda senang lagi, kita ambil contoh yang biasa ulama sebut, iman Abu Jahal. Iman tu perbuatan, mungkin tak? Perbuatan hamba. Dia makhluk. Iman Abu Jahal. Benda tu benda dari segi zati dia mungkin, tapi ada tak berlaku. Maka adakah kudrat mengadakan iman Abu Jahal? Tak. Sebab ada benda yang mungkin zati tapi dia tak masuk dalam wujud. Dia tak ada. Kerana apa? Kerana tidak bertakluk dengan iradat Tuhan untuk mengadakan dia. Jadi sebab itu dia kata, dia tafsirkan yatahassalu tadi, yumkinu an yatahassala. Yang mampu untuk hasil, merujuk kepada ta'alluq suluhi. Hak tu yang yata'allaku yata'atta biha ijadu kulli mumkini. Bukan makna dengan buat sungguh ti. Kalau buat sungguh ti banyak benda lah maknanya akan benda mungkin ada, padahal bukan semua mungkin masuk dalam wujud ini. Faham tak? Adalah fa aina ta'thiru fi? Di manakah ta'thir pada benda lam yadkhul fil wujud minal mumkinat? Tak ada ta'thir. Tak. Imam Abu Jahal, Tuhan tak bertakluk kudrat Allah pada mengadakan iman pada Abu Jahal. Nampak tak? Okay, boleh. Qauluhu ikhrajul mumkini, mengeluarkan mungkin. Ikhrajul mumkini. Ni dia terang apa ni? Terang makna ijad. Wal ijadu ikhrajul mumkini minal adami ilal wujud. Fihi tasammuhun, pada kalam musannif berlaku tasammuh. Tasammuh ni makna bermudah-mudah. Kira mudah kira. Maknanya kalau nak ikut ayat itu tidak tepat betul-betul lah. Tapi kira mudah lah. Kita kira tasammuh je lah. Kenapa? Kalau ikutnya, idhil ijadu fil haqiqati, kerana ijad itu pada hakikatnya ialah ta'alluqul al-qudrati, ta'alluq kudrat, bi khurujil mumkin, dengan keluarnya mungkin, minal adami ilal wujud, daripada tak ada kepada ada, daripada tak ada, daripada adam kepada ada. Dah mana bezanya? Bezanya mana? Bezanya itu, sekarang ni dia kata ijad itu ikhraj. Ijad ialah ikhraj mungkin, mengeluarkan sesuatu yang mungkin dari tak ada kepada ada. Okay. Kalau kita tilik sebagaimana Muhasyi kata, kalau ikut betul-betul sebenarnya hak sebenarnya ke mana? Ijad tu pada hakikat ta'alluq kudrat. Dia bukan ijad itu mengeluarkan mungkin. Dia ta'alluq kudrat dengan keluarnya mungkin. Itu ijad betul. Ijad itu pada hakikatnya ialah ta'alluq kudrat dengan keluarnya mungkin. Okay, mungkin keluar daripada tak ada kepada ada. Kudrat bertakluk tu orang panggil ijad. Sekarang ni syarih kata ijad tu mengeluarkan mungkin. Ijad itu mengeluarkan mungkin. Nampak tak? Jadi beza tu dia kata fihi tasammuhun. Tapi kecil sangatlah ni, nampak tak? Ulama-ulama yang main ibarat, dia akan hurailah ataupun dia akan jelaskan di sini. Di segi kat mana ibarat yang kalau tepatnya macam mana. Ala kulli hal, dari segi makna orang faham dah, tak salah pun. Cuma dari segi ibarat itu kalau ikutnya berlaku tasamuh. Okay? Habis. Bi khurujil mungkin lah ilal wujud. Okay. Kemudian apa maksud minal adam ilal wujud? Wal muradu bil wujudi fi kalamihi, dan yang dimaksudkan dengan wujud pada kalam musannif ialah as-subutu, ialah subut. Ada tasamuh juga tu. Ataupun kita kata dia takbir dengan lafaz yang umum tapi muradnya dengan lafaz yang khusus, muradnya yang umum.
Musannif kata sini ikhrajul mumkin minal adam ilal wujud. Jadi wujud ni apa maksud? Mengeluarkan sesuatu mungkin daripada tak ada pada ada. Ada sini makna bukan ada sungguh fil kharij. Cukup sekadar subut. Tu dia kata al-wal muradu bil wujud fi kalamihi as-subut. Kerana subut ni lebih umum. Sama ada subut fi zihni ataupun subut fi fi nafsihi. Ataupun subut fil kharij dengan maksud mawjud. Umum tu. Nampak? Jadi as-subut fi nafsihi. Subut fi nafsihi wujud ke orang panggil? Subut fi nafsihi itu wujud juga. Subut fil kharij dengan maksud mawjud yang ada luar, itu wujud yang makna istilahi betul lah. Benda yang wujud, mawjud fil kharij, kita panggil wujud. Itu istilah. Tapi kadang-kadang wujud juga memberi makna subut sebagaimana di sini. Litadkhula, supaya apa? Litadkhula al-ahwalu al-hadithatu, supaya masuk juga ahwal. Di sisi ulama yang membilangkan ahwal, yang mengatakan ada ahwal, ada hal. Sebab apa? Sebab ahwal ni dia tidak wujud fil kharij. Wujudnya tidak wujud sampai kepada wujud fil kharij. Nampak? Okay, jadi kerana itu kata syarih atau kata muhasyi di sini murad dengan wujud ini subut, supaya masuk juga ahwal tu. Kama marra qauluhu wa kullu mumkinin yatanawalu. Ni terang bab mana ni? Terang bab wa kullu mumkinin yatanawalu af'alana al-ikhtiyariyata. Okay. Qauluhu wa kullu mumkinin yatanawalu ila akhirih ay wa yatanawalu aidan al-mumkina, dan juga mengandungi juga perkara mungkin allazi alimallahu ta'ala adama wujudihi, perkara mungkin yang Tuhan tahu tidak ada. Perkara mungkin yang Tuhan tahu tak ada. Contoh ka imani Abi Jahlin, seperti iman Abu Jahal. Iman Abu Jahal melihat kepada diri dia itu mungkin. Melihat kepada tak bertakluk tu tak ada, sebab dia tak berlaku. Maka fahuwa maqdurun, maka orang panggil maqdur juga. Benda yang duduk bawah kudrat juga. Duduk bertakluk bawah kudrat juga. Dipanggil maqdur juga. Nazaran ila kaunihi mumkinan, kerana melihat kepada keadaan perkara itu mungkin li zatihi. Mungkin li zatihi. Zat diri dia itu mungkin. Dia tu sendiri tu mungkin. Melihat gitu, maka dia masuk dan bertakluk bawah kudrat Tuhan juga. Okay. Kemudian dah kan tak berlaku kan iman Abu Jahal, mustahil macam mana nak berlaku, tak bertakluk iradat Tuhan. Wastihalatu wuku'ihi, dan mustahil berlakunya. Innama hiya aridatun, hanya senya itu mendatang. Yang kata tak berlaku tu mendatang. Wal aridu la yunafi al-imkana dzatiyya, maka al-arid, perkara yang mendatang tu dia tidak menafikan imkan zati, sifat imkan yang zati pada sesuatu tu. Dia tidak menafikan arid, perkara arid tu tak menafikan imkan zati. Inda kathirin minal muhaqqiqin, di sisi kebanyakan daripada ulama muhaqqiqin. Kama la yamna'uhu dzalika, sebagaimana tidak menghalangkan dia demikian itu min wasfihi bil imkan, dengan mensifatkannya dengan imkan. Adakah kerana tidak bertakluk iradat Tuhan kita kata tak mungkin? Tak, dia masih mungkin. Kerana sebab tak bertakluk itu, adakah kita kata dia bukan mungkin? Tak. Dia tidak menghalang daripada bersifatnya dengan imkan. Okay, habis. Pandangan kedua kata qila laisa bimaqdurin, benda yang tak bertakluk dengan iradat Tuhan pada mengadakan itu, ataupun Tuhan tahu bahawa benda tu tak ada. Tuhan tahu benda tu takkan berlaku. Benda perkara itu laisa bimaqdurin. Mungkin allazi alimallahu adama wujudihi tu. Mungkin allazi alimallahu adama wujudihi tu, wa qila laisa bimaqdur.
dia itu bukan makdur. Dia tidak letak bawah kudrat Tuhan. Tidak bertakluk bawah kudrat Tuhan. Wa huwa sahih, dan itulah yang sahih nazaran ila kaunihi mustahilan. Kerana melihat kepada keadaan dia itu jadi mustahil li ghairihi. Kalau tengok kepada sisi dia itu tak berlaku kerana tak bertakluk ilmu Tuhan, iradat Tuhan, maka tak bertakluk ilmu Tuhan bukan tak bertakluk iradat Tuhan, dan Tuhan tahu takkan berlaku. Jadi kalam cakap bab akidah ni kena berhalus sikit lah. Bukan tak bertakluk ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan bertakluk belaka. Cuma Tuhan tahu tidak berlaku. Gitu. Tuhan tahu tak wujudnya itu. Okay. Jadi dikira mustahil lah. Mustahil li ghairihi. Nazaran ila kaunihi mustahilan li ghairihi. Wa huwa ta'alluqu ilmillah, iaitu bertakluk ilmu Tuhan bi adami wuqu'ihi, dengan tidak berlakunya. Itu pandangan kedua. Wa jama'a bainahuma wa jumi'a, dan dihimpunkan, wa jumi'a bainahuma, dihimpunkan antara dua pandangan ni. Pandangan mana? Ada pandangan pertama yang mengatakan benda yang Tuhan tahu tak ada itu tak masuk, tak berlaku. Benda yang Tuhan tahu tak wujud itu tak bertakluk bawah kudrat Tuhan. Laisa bi makdur. Yang kedua kata benda yang Tuhan tahu tak wujud itu tak makdur, tak masuk bawah kudrat Tuhan. Pandangan ketiga dihimpun. Wa jumi'a bainahuma bihamlil awwali, dengan menanggung yang pertama ala ta'alluqi suluhi. Yang kata bertakluk kudrat bagi setiap mungkin, hatta mungkin yang Tuhan tahu tak wujud pun, itu kena kepada takluk suluhi. Jadi takluk kudrat Tuhan, takluk suluhi qadi Tuhan, hak tu bertakluk belaka. Sama ada benda mungkin itu Tuhan tahu akan ada, ataupun Tuhan tahu memang tak ada. Nampak tak? Jadi takluk belaka. Itu merujuk pada takluk suluhi. Wathani ala tanjizi, yang kedua merujuk pada takluk tanjizi. Mana? Pandangan kedua kan kata benda orang yang Tuhan tahu takkan ada tu, dia tak masuk bawah takluk kudrat Tuhan. Hak tu takluk kudrat mana? Itu takluk kudrat yang tanjizi al-hadi. Jadi dihimpun antara dua pandangan ini. Nampak tak? Wa kadza yuqalu fi ma ya'ti, dan demikianlah dikatakan pada perkara yang akan datang, bin nisbati lil iradah, nisbah kepada sifat iradat nanti, lebih kurang sama jelah. Okey. Qauluhu al-ikhtiyariyati, mana tadi? Dia kata wa kullu mumkinin, setiap mungkin itu, kalam syarih mengatakan kudrat bertakluk dengan ada setiap mungkin, maka termasuklah af'alana al-ikhtiyariyah, perbuatan kita ikhtiari. Okay. Qauluhu al-ikhtiyariyah, perkataan syarih ikhtiyariyah itu, kenapa ikhtiyariyah saja? Innama khassaha, hanya mengkhususkan musannif bidzikri, dengan sebut ikhtiari. Patutnya perbuatan kita ada ikhtiari, ada ikhtiari. Kenapa sebut ikhtiari saja? Dunal ittirariyah, tidak disebut ittirariyah. Idh la niza'a fi kaunihi makhluqatan lillah, kerana tidak berselisih bahawa perbuatan ittirariyah itu makhluk Tuhan buat. Kita dengan Mu'tazilah, bahkan Jabariyah pun, Jabariyah senang cerita dah. Kita dengan Mu'tazilah tak balah pun pada perbuatan ittirariyah. Perbuatan luar kawalan itu, Mu'tazilah pun mengaku bahawa itu perbuatan Tuhan, bukan perbuatan makhluk. Sebab makhluk tak buat, tiba-tiba berlaku. Nak kata kita buat ke mana? Jadi tak berlaku nizak lah. Fi kauniha makhlukatan lillahi ta'ala. Bi khilafil ikhtiyariyah, yang berlaku khilafnya pada masalah perbuatan ikhtiyariyah. Itu yang ahli sunnah kata ikhtiyariyah pun Tuhan buat juga. Tapi kita ada usaha. Qadariyah kata, Mu'tazilah kata, tak, kita yang buat sendiri. Okay? Bi khilafil ikhtiyariyah fa innal mu'tazilata idda'u, mereka mendakwa annaha makhluqatun, bahawa perbuatan ikhtiyariyah itu makhluqatun lil abdi, itu
ciptaan, dibuat oleh hamba. Jadi perbuatan kita ikhtiariyah, Mu'tazilah kata itu perbuatan hamba. Okay. Habis itu, faqauluhu kaharakatina, seperti gerak kita, kaharakatina wa sakanatina kan. Kata syarih kaharakatina ai khilafan lil Mu'tazilah, menyalahi bagi Mu'tazilah fi qaulihim, pada perkataan mereka inna tilkal harakati, bahawa gerak-gerak makhluk itu, gerak-gerak kita itu makhluqatun lil abdi, dicipta dan dibuat oleh hamba. Wal makhluqu lillah, dan yang dicipta oleh Tuhan itu innama huwa qudratul abdi, ialah kudrat hamba. Qudratul abdi al-hadithatu, kudrat hamba yang baharu, al-muqarinatu, yang menyertai litilkal harakat, bagi gerak tersebut. Jadi Mu'tazilah kata kita nak berlaku harakah kan, ada kudrat hamba. Jadi kudrat hamba yang buat harakat tu, yang cipta, ijad lah. Tapi yang Allah Ta'ala yang buat kudrat kita. Allah Ta'ala buat kudrat kita, kita yang buat harakat kita. Itu kata Mu'tazilah. Walam yakfuru, tidak jadi kafir Mu'tazilah ini. Limuwafaqatihim, kerana mereka sepakat ala khalqi kudrah, ala khalqi kudrati, bahawa dicipta kudrat itu, al-mazkurati, yang tersebut itu. Mereka sepakat bahawa kudrat hamba ni Tuhan cipta. Tu ingat, kena faham molek ni. Kita nak nisbah nak kepada pihak lawan, kalam mereka, biar kita nisbah betul. Apa tak? Mu'tazilah kata apa? Ni kadang-kadang kata sampai kita hukum kufur, tak kena lah. Panggil terlajak. Bahasa Terengganu sebut nebeng. Tak boleh juga. Dan kadang-kadang mereka tak kata pun, tak boleh kita kena kata mereka kata. Jadi kena tahqiq dalam masalah ni. Jadi di sisi Mu'tazilah ni pun kita tawakkulan, kita maknanya serah kepada muhasyi kita lah, Syekh Syarqawi lah, dia muhaqqiqin lah. Sebab kita nak buka segi kitab Mu'tazilah, tengok sendiri. Kalau sepatutnya begitulah manhaj ilmiah, kena buka segi kitab Mu'tazilah. Qadi Abdul Jabbar, kena buka kitab dia. Kitab yang ditulis oleh Mu'tazilah, tengok mereka kata apa. Tapi tak, kita serah kepada dan sikah kepada apa yang dinukilkan oleh Syekh Syarqawi, sebab mereka pasti tentu mereka dah lalu kitab-kitab tersebut dan melihat sendiri. Nampak tak? Jadi kita nak buka kepada sumber asal tu mungkin bukan masa dan bukan kesempatan kita lagi lah. Nampak tak? Jadi di sini Mu'tazilah tetap dia kata kudrat hamba tu Tuhan buat. Tapi perbuatan kita tu kudrat kita yang buat. Jadi mereka tak jadi kafir lah. Sebab mereka bersepakat ala khalqil kudratil malkurah allati hiya mansya'un lil af'al, yang mana kudrat itulah punca, sumber kepada perbuatan, kama marra, sebagaimana telah lalu. Wa qad alimta, dan sungguhnya telah engkau tahu, annahu la yahsulu ar-raddu alaihim, tidak terhasil kita nak rak kepada mereka, illa idza kana al-muradu bita'alluqi, kecuali yang dimaksudkan dengan ta'alluq di sini ialah idza kana al-muradu bita'alluqi ta'alluqal tanjiziyya, kecuali ta'alluq yang dikehendakkan sini ialah ta'alluq tanjizi, baru boleh jadi rak. Sebab apa? Nak rak Mu'tazilah kata perbuatan kita, kudrat kita tak buat. Jadi ta'alluq apa? Ta'alluq tanjizi lah. Tanjizi lah pada membuat secara bil fi'li tu. Sebab tu dia kata la yahsulu raddu alaihim illa idza kana al-muradu bi ta'alluqi ta'alluqa tanjizi. Itu yang apa nama? Boleh nak rak. Kalau kita kata ta'alluq suluhi, semua sepakat bahawa ta'alluq suluhi tu boleh berlaku. Nampak? Cuma tanjizi tu kan. Jadi nak berlaku hasil rak itu kena maksudkan dengan ta'alluq itu ta'alluq tanjizi. Ma'anna qawlahu, bahawa walhal perkataan syarih kullu mumkinin itu, setiap mungkin itu sarihun
fi anna al-murada bihi suluhiyyah, bahawa yang dimaksudkan suluhiyyu. Tidakkah bila sebut kullu mumkin itu maksudnya merujuk pada takluk suluhi? Tiba-tiba nak rak kepada Mu'tazilah. Nak rak Mu'tazilah tak sempurna rak, tak hasil rak kecuali kita maksudkan takluk tanjizi. Sebab tu dia kata tak kena tu. Nampak tak? Walhal perkataan musannif tu kullu mungkin tu sarih bahawa yang dimaksudkan pada kalam takluk itu takluk suluhiyyu, annal murada bihi as-suluhiyyu. Qauluhu wa yatanawalu, wa yatanawalu, kita berhenti sinilah. Dia tak boleh panjang-panjang sangat ni. Muk raya dalam SOP masih ada. Cukuplah untuk malam ni, insya-Allah sebagai panah hinjing. Lama dah tinggal. Kelas kita ni insya-Allah pada kesempatan akan datang kita akan sambung lagi. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.